Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Hari ini kita akan sambung PDPR kita baru ni. Yang baru ni kan daripada cikgu apa nama dia? Cikgu Saidah kan? Okey, hari ni cikgu akan sambung dengan faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Okey, baru ni awak belajar dah pasal elektrolisis. Jadi, elektrolisis tu adalah proses yang dia nak menghuraikan elektrik tu. Okey, yang pertama sebelum kita pergi kepada faktor mempengaruhi, cikgu ulang balik. Kita ada uh, kita ada uh, ion yang kita namakan sebagai anode dengan sorry. Kita ada ion, iaitu kita ada anion dengan cation. Okey. Okey, itu ion. Maknanya hasil yang diperolehi. Okey. Lepas tu kita akan ada elektrod. Elektrod ialah bahan yang kita guna sebagai yang contoh biasa yang kita akan guna elektrod karbon lah. Sebabnya elektrod karbon tu lengai, dia tidak balas. Okey, jadi yang paling penting elektrod kita ada katot, kita ada anod. Anod belah positif, katot belah katot pendek kan, belah negatif. Okey. Dekat katot ion yang akan pergi. Anion akan pergi ke anod. Macam tu. Dia lebih ion ke anod, cation ke katot. Okey. Cation hot positif pergi ke terminal negatif. Macam tu. Ion adalah ion negatif akan pergi ke terminal terminal positif. Macam tu. Okey. Jadi apa yang mempengaruhi ialah ada 3. Yang pertama kedudukan siri dalam ion dalam siri elektrokimia, yang kedua kepekatan, yang ketiga jenis elektrod. Okey, kita pergi ke yang pertama, kedudukan. Yang ni dalam kedudukan sebenarnya kita kena hafal kedudukan cation, satu lagi kedudukan anion. Okey, kalau cation logam ia disusun lebih cenderung untuk mendemakan elektron. Kalaulah lagi tinggi kedudukan dia, semakin mudah untuk demakan. Macam baru ni. Okey, contoh. Macam ni. Cation, ni cikgu Saidah cerita minggu lepas macam mana nak hafal. Jadi, yang penting awak kena hafal. Okey, lagi tinggi, lagi mudah dia nak nyah cas. Maknanya dia nak buang cas. Okey. Tapi sekarang ni kalaulah anion nyah cas tu maksud dia buang cas tu. Jadi daripada K+ ni, K+ ion kalium lagi senang nak buang cas daripada ion argentum. Gitu. Okey. Tapi bagi anion dia nak terima elektron. Okey. Jadi ion hidroksida lagi senang nak terima elektron berbanding dengan ion fluorida. Macam ni. Jadi ni nombor 1, ni nombor 1. Dia nak nyah cas. Ni terima. Okey. Mari kita tengok. Contoh elektrolisis antara natrium sulfat. Jadi natrium hot cat ion depan, hot ni akan jadi anion. Ingat hot depan Na ni natrium Na. Yang ni akan jadi sulfat SO4. Hot ni akan jadi positif, yang ni akan jadi negatif. Okey. Jadi pada katot kita ada ion sebab dia duduk dalam elektrolisis, dia duduk dalam larutan. Once kita kata larutan, dia dalam air. Jadi dalam air akan ada hidrogen dengan ion hidroksida. Okey. Jadi kita akan compare lah antara dua ni. Siapa yang akan menyahjas, siapa lagi yang akan menerima elektron satu lagi. Okey. Jadi pada katot, katot belah ni lah. Katot belah ni. Okey. Jadi anode belah ni. Okey. Jadi kalaulah kita tengok
Kalau ikut kedudukan, okay, cuba kita tengok Na dengan H. Okey, Na duduk sini, H plus duduk sini. Cikgu kata lagi atas lagi senang you nak menganyah cas. Jadi kita akan pilih ion natrium ke hidrogen. Kita mesti akan pilih natrium. Okey. Jadi kita akan pilih pada katot kita akan pilih natrium. Okey, pada anode. Anode dia nak menarik ion. Jadi ion kita boleh tengok. Kita balik. Okey, jadi tengok antara OH minus dengan SO4. Antara dua cuba tengok. Cikgu kata hok bawah lagi senang nak terima. Jadi kita akan pilih ion hidroksida. Terbalik Kalau cation makin ke atas makin senang. Kalaulah anion hok duk bawah ni makin kita akan terima. Okey. Jadi kita terima gini. Okey. Next. Jadi yang ni OH akan terima. Okey, jadi pada uh, terbalik. Cikgu pula terbalik. Antara ion natrium dengan ion hidrogen akan diterima. Maknanya makin bawah, cikgu silap tadi. Okey, makin ke bawah, makin senang dia untuk dinah cas. Jadi antara dua kita kena tengoklah hidrogen dengan ion hidroksida. Okey. Tadi salah. Tadi ion hidrogen dengan ion hidroksida. Biasanya kalaulah kita biasa-biasanya kalau guna kalau biasa kita guna kaedah kedudukan dalam SEK, biasanya H dengan OH minus akan dipilih. Macam tu. Jadi pada katot, sebabkan H plus tu dia akan jadi ion hidrogen. Dia akan jadi, lepas daripada ion tu dia akan jadi atom balik. Okey, pada atom, ion hidroksida. Jadi ion hidroksida tu akan jadi oksigen. Ni akan jadi ion hidroksida akan jadi oksigen. Okey. Itu yang pertama. Okey, contoh yang kedua. Kita ada kuprum sulfat. Jadi pada kita letak siap-siap. Ni katot, ni anode. Okey, pada katot kita ada Cu. Lepas tu kita ada apa lagi? H kan? H plus Cu2 plus. Anode ada sulfat dengan OH minus. Okey, ni pun sama. Jadi cuba kita tengok Cu dengan hidrogen. Okey, tengok balik. Cu dengan hidrogen. Cu dengan hidrogen. Siapa duduk bawah lagi? Cu duduk bawah lagi daripada hidrogen. Jadi kita pilih Cu. Kita pilih Cu. Pada anion hidroksida lah. Okey. Jadi sama je. Jadi yang ni Cu, yang ni OH minus. Cu akan jadi kuprum. Kuprum balik, maknanya jadi logam. Lepas tu OH minus akan jadi oksigen. Okey. Okey. Biasanya dalam eksperimen, apabila kita kata kita ada oksigen, kita ada gas hidrogen, jadi apa yang kita nak uji dia, macam mana kita nak tahu, kan kita tak nampak dia tiba-tiba dia jadi oksigen ke hidrogen ke. Okey, dia sebenarnya hasil daripada eksperimen tu, gas tu, kita akan uji satu. Kalau kita guna gas kayu uji berbara, dia sebenarnya nak uji gas oksigen. Kalau kita guna gas menyala, dia akan jadi bunyi pop. Kalau ada bunyi pop tu sebenarnya untuk kita uji hidrogen. Okey. Yang pertama tadi SEK, kedudukan dia pada siri elektrokimia. Gana-gana pun kena hafal. Biasanya dekat anode OH minus, ion hidroksida yang akan kita pilih dekat anion. Tapi pada dekat anode, pada katot biasanya kita akan tengok siri kereaktifan tu balik.
Kena hafal. Okey, jadi kalau kepekatan elektrolit, tadi sebelum ni kita kata dalam keadaan larutan, maknanya dalam keadaan cair. Jadi kalau once kita kata cair, mesti ada air. Jadi ada H dengan OH minus. Tapi kalaulah kita kata once kepekatan, ion negatif yang lebih pekat daripada elektrolit lebih cenderung untuk dipilih dinyah cas. Jadi sebab itulah uh, namun begitu, yang ni kita akan tengok pada ion kan OH minus duduk bawah kali kan. Biasanya pada anode kita akan pilih OH minus, tapi once kita kata kepekatan, OH minus tidak akan dipilih. Kita akan tengok lepas ni. Tapi pada kathod, pada ion positif, kathod masih lagi dia akan guna kedudukan ion positif. Okey, kita tengok. Okey, contoh. Dia akan khabar pekat. Okey. Kalaulah pekat, jadi pada pekat kita akan ada NaCl. Okey, pada Cl ni tak ada dah ada juga ion hidrogen. Lepas tu ada H. Okey, jadi sebabkan dia kata pekat, maknanya Cl ni banyak. Okey, jadi kalau kita kata pekat, pada anode Cl akan dipilih. Tapi Na dengan H still kita akan tengok ke siri elektrokimia. Jadi kita akan pilih H. Macam tu. Boleh faham anak-anak? Okey. Menarik, ion negatif dicas kepekatan elektrolit. Okey, oleh itu sebab kita kata kepekatan ion klorida lebih tinggi. Jadi ion klorida akan dinyah cas. Jadi terhasil gas klorin. Macam tu. Tapi kalaulah kita kata kepekatan dia sebenarnya kalau pekat tu ialah 1 mol. Kalaulah cair tu adalah 0.001 mol. Ni adalah pekat. Ni adalah cair. Okey, macam tu. Kalau pekat, kita akan ambil walaupun OH minus duduk bawah kali, tapi Cl duduk atas, tapi kita akan pilih Cl. Tapi kalaulah cair, still kita akan guna siri SEK tadi. Maknanya kita akan pilih OH minus. Okey, macam tu. Okey. Dalam ni, macam mana kita nak uji lah. Tadi kita nak tengok ada gas oksigen, ada dot. Okey, yang kedua, kita nak tengok benda ni kalaulah kita akan guna kertas litmus biru. Biru kepada merah, merah kepada biru. Ni ingat dulu. Biru kepada merah tu adalah gas yang berakali. Okay, once kita berkata berakali, biasanya gas tu gas halogen. Yang tadilah gas yang pekat. Cl, Br, macam tu. Klorin, bromin. Okay, kalaulah dia nak uji pada kertas limus jadi biru, ni adalah alkali. Silap. Asid. Okey. Okey. Biasanya kalaulah dot berubah, biasanya dia tu adalah berasid ataupun neutral. Okey. Okey, boleh faham Siri kedua ialah pekat ke dot pekat. Kalau pekat, kita akan tengok pada anode OH tidak akan dipilih. Maknanya selain daripada tu. Kalau dia cair, kita akan tengok siri SEK balik. Jadi OH minus. Okey, yang kedua, kita akan tengok jenis elektrod. Biasanya kita akan guna elektrod karbon. Sebab elektrod karbon ni adalah elektrod yang lengai. Dia tak akan bertindak balas. Okey. Jadi dalam siri masa kita pilih tadi, tak ada lah pemilihan untuk C kan. Jadi tadi katalah kita pilih NaCl kan. Katalah pada kathod ada Na, ada H. Walaupun ada karbon kat situ, kita tak letak karbon. Okey. Jadi karbon tidak akan dipilih sebab karbon tu adalah elektrod yang lengai. Once kita kata jenis elektrod, contoh katalah elektrod yang kita guna ialah jika logam yang digunakan sebagai anode adalah sama dengan logam ion dalam elektrolit. Okey, kita tengok Okey.
Okey, kalau kita kata jenis logam yang digunakan sebagai anod adalah sama dengan jenis logam dalam elektrolit. Okey, pada anod ni, okey, contoh pada anod, jadi atom logam tu akan membentuk ion positif dan melarut dalam elektrolit. Okey. Pada katod, ion logam tersebut akan renyah cas. Maknanya, kedua-dua nya akan dipilih. Contoh okey. Contoh kita kata, uh, atom logam ni tidak melarut dalam elektrolit. Ion negatif dalam elektrolit akan renyah cas. Okey. Kita akan tengok contoh Okey, contoh kita ialah elektrolisis antara argentum nitrat dengan menggunakan elektrod argentum. Satu lagi elektrod karbon. Okey, once kita kata kita ada argentum nitrat, Ag akan duduk pada katod, anod akan berada nitrat ni. Nitrat. Okey. Jadi, lepas tu kita akan ada H kan. Hidrogen dengan OH minus. Okey. Kalaulah kita kata ada argentum lagi, lepas tu dalam tu ada juga ada argentum. Jadi pada katod, kita dah akan pilih H. Kita akan pilih Ag juga. Sebab ada banyak Ag dalam tu. Jadi sebab itulah argentum akan terenak. Okey. Pada anod pun sama. Kita ada nitrat, kita ada OH minus, kita ada Ag, argentum. Okey. Jadi, kalaulah kita kata kita guna elektrod yang sama, katalah dalam cair tu kita ada Ag, argentum nitrat. Lepas tu kita pun guna ni elektrod. Elektrod tu adalah elektrod sama. Contoh kita dua-dua kita guna argentum. Okey, jadi pada ion pun pada katod argentum pun akan dipilih, pada anod pun argentum akan dipilih. Ni kalau sama. Ag ni pun Ag. Okey. Kepekatan ion argentum dalam elektrit tidak berubah. Jadi kita nak carboxyling, yang berubahnya adalah kita akan tengok pada elektrod argentum ni dia akan menipis. Sebab ni yang akan diolah. Ag dalam air ni, yang ni kandungan dia sama. Sebab dia tak kait pun. Dia tak guna pun. Hak ni yang akan guna pada elektrod ni. Tu maksud dia. Kalau awak tengok contoh. Okey. Ni kalau kita guna elektrod karbon. Elektrod argentum. Okey. Ni kalau guna elektrod argentum. Tadi, jadi kalaulah kita guna elektrod karbon. Okey, katalah ni elektrod karbon. C ni pun C. Duduk dalam air ni ada argentum nitrat. Okey, jadi apa yang kita ada ialah dekat katod, dekat anod. Okey, dekat katod kita ada Ag, dekat anod kita ada NO3. Kita ada H dengan OH minus tadi. Okey, ni still ada. Jadi dekat katod kita akan terima ion argentum. Sebab ion argentum duduk bawah lagi daripada hidrogen. Okey. Jadi dekat anod kita akan pilih OH minus. Betul gitu. Kalau macam tadi, tengok contoh tadi. Kalaulah elektrod kita guna dua-dua tu argentum, jadi argentum je yang akan dipilih. Pada katod argentum, pada anod pun argentum. Okey. Okey, itu saja. Jadi cikgu nak rumuskan balik. Okey. Cikgu nak rumuskan balik kat sini. Okey. Faktor kita ada 3 tadi kan? Okey. Kalaulah kedudukan ion, once kita kata kedudukan ion, kita kena tengok. Okey, kalaulah ni adalah anion, ni
Kalaulah ke bawah, kita akan pilih. Okey, ni adalah pada anion, pada anode. Ni pada kathode. Okey. Yang paling bawah yang akan dipilih. Anode pun sama. Yang paling bawah akan dipilih. Jadi biasanya pada anode kita akan pilih OH minus. Okey, once kita kata kepekatan, apabila kita kata kepekatan, dia hanya melibatkan pada anode. Kathode still sama. Yang paling bawah sekali kita akan pilih. Okey, pada anode ni OH minus tidak akan dipilih. Dia akan ambil hok banyak sini. Mana seok banyak? Okey. Kalaulah jenis elektrod, kalaulah kita kata jenis elektrod tu sama. Katalah tadi soalan kita sini argentum, elektrod kita guna argentum. Sini pun argentum. Elektrolit kita guna argentum nitrat. Jadi, pada kathode, argentum akan dipilih. Pada anode, argentum akan dipilih. Okey, tapi kalaulah jenis elektrod kita kata karbon tadi, ni yang biasa kita guna. Jadi, kalaulah kita guna elektrod karbon, kita akan pilih balik macam SEK. Okey, cikgu harap awak faham ni sebenarnya teori budak kimia sebenarnya ni. Dia orang kena faham benda ni. Okey. Jadi, cikgu rasa tu saja untuk hari ni. Cikgu harap awak buat ulang kaji sikit. Okey. Itu saja. Sekian. Terima kasih.